Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kebenaran ayat taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Dan kita menggunakan kitab Fathur Rahman, doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsiran, insya-Allah. Dan malam ni kita masuk pada doa yang kedua. Buku ni sebenarnya buku saya susun ada 60 doa. Dalam Quran ni lebih kurang ada 60 doa. Doa yang Allah sebut. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saya pecahkan kepada dua jilid. Di jilid yang pertama ada 30 doa, jilid kedua ada lagi 30 doa. Dan setiap doa tu dia ada kisah-kisah dia tersendiri. Siapa panjat doa tu, kisah sebalik doa tu. Menariklah, seronok kita buat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ni kita nak masuk doa yang kedua. Kita buka pada muka surat yang ke-10. Tuan-tuan semua ada kitab. Kitab disediakan kepada tuan-tuan tu, tuan-tuan buka. Solat Jumaat bagus juga, ada reference. Solat Jumaat bagus ya. Ni satu-satu masjid yang saya respect cara pengurusan kuliah yang baiklah kan. Harap orang bawa balik, pakai bawa balik terus royuk-royuk jawab dia. Kan waktu beli buku kitab bukan punya semangat beli kitab. Lepas tu bawa balik frame masing-masing. Nak main balik bagi tak jumpa, cari kitab tak jumpa dah. Masjid ni simpan kitab, setiap ceramah yang duk ada, kuliah duk ada, semua simpan kitab siap-siap. Lepas tu bagi kitab-kitab pinjam. Benarnya yang paling baik kitab kita sendiri. Boleh dobit, boleh tulis kan. Apa-apa maklumat tambahan, tulis apa semua kita faham. Ni masjid punya, tuan-tuan jangan ada contang tak tahu kan. Masjid punya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, kita tengok doa yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Maksud dia, ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada kamu, dan jadikanlah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Surah Al-Baqarah ayat ke-128. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 128. Kisah dan tafsiran. Mari kita tengok pula siapa yang panjat doa ni, apa kisah di sebalik doa ni. Mari kita nak tengok. Salli ala sayyidina Muhammad. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ketika membangunkan Kaabah. Jadi rupa-rupanya kisah ini tuan-tuan, doa ini terkait dengan doa yang pertama yang kita baca hari itu, yang kita bincang pada hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat ke-127 surah kedua surah Al-Baqarah. Doa dia bunyi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doa dia. Lepas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membina Kaabah. Bila dah siap bina Kaabah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail doa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ni. Salli ala sayyidina Muhammad, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lepas tu Nabi Ibrahim berdoa pula dan Nabi Ismail berdoa pula dengan doa yang berbunyi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dah hafal dah doa ni? Apa ikut no? Apa ikut no? Aku dengar-dengar salli ala sayyidina Muhammad duk baca Quran selalu kita ni. Surah Al-Baqarah ni di antara surah yang kita banyaknya lancak baca. Ada juga kan dia? Surah Al-Baqarah ni antara surah yang kita tak hafal. Panjang ayat dia tuan-tuan surah Al-Baqarah ni. Tapi subhanallah, dia di antara surah yang kalau kita baca, kita lancak, baca lancak. Tahu pasal betul tak saya kata tu? Kan tuan-tuan tak kan macam saya, betul kan? Apa dia faham ke tak faham tanya apa ni? Betul kan? Tahu pasal apa? Tahu pasal apa surah Al-Baqarah merupakan surah yang kalau kita baca Quran dilancak. Sebab tiap-tiap tahun mula nak baca surah Baqarah tuan-tuan, masuk Ramadan pederah Al-Baqarah, masuk Ali Imran, masuk Nisa, lepas tu Ghaibul Ghuyub berhenti tak baca dah. Tiap-tiap tahun mula begitu ya. Start pederah bukan main surah Baqarah, baca bukan main sehari satu juzuk, lepas tu tinggal separuh juzuk, lepas tu 10 juzuk, lepas tu juzuk jumpa juz orange apple saja. Quran tak jumpa dah. Ulang baca tiap-tiap tahun surah Baqarah ni. Tak hafal, tapi kalau kita baca lancak. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau seluruh Al-Quran macam surah Baqarah? Itu tuan-tuan, azam lah, azam nak khatam Quran setiap tahun. Khatam Quran setiap tahun. Kita baca surah Yasin ni. Surah Yasin kita tak hafal. Tak hafal, tapi lancak. Sehingga ke tahap surah Yasin ni kita dengar orang duk baca tu pun kita boleh ikut dah, ikut. Orang duk baca Yasin kat dalam, kita duk keluar Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kita duk ikut, kita boleh ikut. Walaupun kita tak hafal, suruh hafal baca seorang-seorang tak lihat. Tuan-tuan bayang tak kalau seluruh Al-Quran macam kita baca surah Yasin tu. Sya'on dah baca Quran. Buka muka surat. Buka muka surat. Sya'on. 3-4 muka surat tak rasa sebab lancar. Nak buat lagu mana? Tips dia tiap-tiap tahun khatam Quran. Kalau boleh tiap-tiap bulan, tapi bagi dak lah kot. Tiap-tiap setahun sekali pun tak apa dah. 40 tahun 40 kali khatam Quran. Umur 50 tahun 50 kali khatam Quran. Oh best. Macam mana nak buat? Mari kita tengok. Tuan-tuan, Quran ada 30 juzuk. Quran ada 30 juzuk. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil 10 bulan untuk khatam Quran. Pasal apa 10 bulan? Satu tahun ada 12 bulan. 2 bulan tu reserve.
Kok terlajak, kok tak sempat, boleh dah terlajak sikit. 1 bulan lagi Ramadan jangan kacau. Yang ni khas Quran. Kalau boleh nak khatam Quran 30 juzuk sebulan tu. So kalau Ramadan boleh khatam 30 juzuk, jadi setahun tu kita khatam 2 kali. Boleh faham tak? Macam mana nak buat? So daripada 10 bulan, sallallahu alaihi Muhammad, daripada 10 bulan 30 juzuk bahagi 30 bulan, bagi 10 bulan. So maksudnya sebulan dapat 3 juzuk. Rasa banyak lah sebulan 3 juzuk lah. Rasa banyak, kita perkecil lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sebulan ada 30 hari. Satu juzuk Al-Quran dia ada 20 muka surat. 20 muka surat. Kalau kali dengan 3, maksud 3 juzuk, maksud dia ada 60 muka surat. 60 muka surat nak habiskan dalam masa 30 hari. Maksudnya 60 bahagi 30, sehari dapat berapa? 2 je bulan. 2 je. Oh, nak kecil lagi, selai. Ya, lain ni selai. Muka ni tiap hari, sehari nak buat lagu mana? Bahagi 4 pun tak apa. Bagi 4. Lepas subuh bakal baca sekat. Sehari sallallahu alaihi wasallam, lepas zuhur baca sekat. Sehari lepas asar baca separuh lagi. Sehari lepas isyak baca separuh lagi. Sallallahu alaihi wasallam, separuh muka surat tu 4 kali baca. Khatam 10 bulan, khatam 30 juzuk. Masuk bulan Ramadan, berderah pula, khatam lagi sekali. Jadi subhanallah, setahun 2 kali khatam, setahun 2 kali khatam, setahun 2 kali khatam. Lepas 10 tahun, tuan-tuan baca Al-Quran, syok. Try tengok kan? Dalil dia mana? Tu tengok surah Baqarah. Tadi baca Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lancar dia baca. Pasal apa? Surah Baqarah. Baik tuan-tuan. Allahumma salli. Menurut Ibnu Jarir, mari kita tengok tafsiran ni. Kita tahu dah doa ini siapa yang panjat? Doa ini dipanjat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Waktu mana? Waktu nak bina, waktu sedang membina Kaabah. Waktu tengah bina Kaabah. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir kata, qala Ibnu Jarir sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berkata Ibnu Jarir, keduanya bermaksud, jadikanlah kami ni orang yang tunduk kepada perintahmu dan patuh pada ketaatan kepadamu, dan taat kami kepadamu. Kami tidak akan mempersekutukan engkau dengan seorang pun selain engkau, dan tidak pula dalam beribadah kepadamu mempersekutukanmu dengan seorang pun selain daripada engkau sendiri. Subhanallah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, beza tak dengan doa yang dia baca? Tadi baca simple, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua ni orang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada kamu. Kita takkan mampu untuk memahami Al-Quran kalau tak ada ulama tolong tafsirkan Al-Quran tu kat kita. Cerita dia, baca Quran boleh faham tak? Tak mampu kita nak faham Al-Quran kalau tak ada ulama tolong tafsirkan Al-Quran tu dekat kita. Inilah peranan ulama-ulama mufassirin ni. Ibnu Jarir ni dia sebut macam mana? Yang dimaksudkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bila doa tu dia nak apa? Sebenarnya dia minta sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang tunduk. Tunduk apa ni? Tunduk pada perintahmu. Lagi tunduk kepada ketaatan kepadamu. Lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, taat kami kepadamu ni, kami tidak akan mempersekutukan kamu daripada seorang pun selain daripada engkau sendiri, dan tidak pula dalam beribadat kepadamu mempersekutukan kamu dengan seorang pun selain daripada engkau sendiri. Subhanallah. Tengoklah, dalam taat
tak menyekutukan Allah. Ibnu Jarir sebut dalam ibadat tak menyekutukan Allah, dalam sembahan tak sekutukan Allah dengan satu pun daripada yang lain selain daripada Allah. Tak ada Tuhan lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam ibadat pun tak mempersekutukan Allah. Macam mana sebut dalam ibadat tu tak dia ibadat? Ada tak orang beribadat kemudian sekutukan Allah dalam ibadat dia? Ada? Orang yang apa? Riya. Orang yang sum'ah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang ujub. Sallallahu alaihi Muhammad. Riya. Sini riya. Dia buat ibadat. Ibadat sembahyang. Nak harap pahala daripada Allah. Pada masa yang sama harap juga pandangan manusia kat dia. Orang puji dia bagus, orang puji dia baik. Faham tak ni? Itu pun mempersekutu. Dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ataupun syirik asghar, syirik yang sallallahu alaihi Muhammad kecil. Berkata Ibnu Hatim daripada Abdul Karim dalam mentakwilkan ayat ini bermaksud, dan jadikanlah kami orang muslim yang ikhlas kepada engkau, dan jadikanlah pula di antara anak cucu kami juga orang umat yang ikhlas kepada engkau. Ingatlah kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pastikan amalan kita diterima oleh Allah ada dua syarat, kata Imam Nawawi. Semayang tadi, semayang subuh tadi, semayang qabliyah subuh tadi, tahajud tadi kita buat, sedekah tadi kita buat, apa saja kebaikan yang kita buatlah sepanjang hari ni. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Semayang duha tadi, baca Quran, istighfar, zikir, sampai ni malam ni tuan-tuan, agak-agaklah yang mana daripada yang kita buat tu betul-betul Allah terima. Tak semua-semua ni. Batu Ibnu Qayyim sebut, Allahumma salli alaihi wasallam, tanda jiwa hati seorang itu bahagia, tanda Allah mencampakkan kebahagiaan pada hati seorang tu, salah satu dia apa ni? Kata Ibnu Qayyim, semakin bertambah amalnya, semakin takutnya dan bertambah berhati-hati. Orang yang Allah campak bahagia hati dia apa? Lagi dia buat amal, lagi takut. Lagi banyak amal, lagi takut. Takut apa? Takut Allah tak terima amalan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. No? Dalam ibadat ni, khauf, takut. Khaufan wa tama'an. Khauf. Sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban haqa. Takut. Sallallahu alaihi wasallam buat ibadat ni, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar tu pasal apa? Takutlah amal tadi buat saja tapi Allah tak pandang. Banyak manalah amalan aku buat tadi ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, entah-entah buat-buat amal, Allah tak terima pun. Takut. Boleh bayang tak? Pergi depan Allah, pahala puasa banyak, bertahun-tahun buat puasa, macam debu aja pergi. Semayang, subhanallah tuan-tuan, bertahun-tahun semayang, sallallahu alaihi Muhammad, tengok, ingat aku ada pahala. Semayang ada, pahala tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh jadi tak? Boleh tak? Macam debu kena tiup. Tuan ni penatlah pergi masjid, penatlah bangkit, penatlah bangun sebab habis pahala harta sedekah. Tak? Tak ada. Allah kata apa? Mohon yang ni. Hadis Nabi SAW sebut 3 orang di depan Allah, seorang yang masuk syurga. Siapa? Oh ni qari baca Quran, qari sallallahu alaihi Muhammad, baca Quran sallallahu alaihi Muhammad. Oh, layak masuk syurga? Oi, layaklah. Qari bukan sekat membaca Quran, menyampaikan Al-Quran, mengajak orang dengan Quran. Qari hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu Allah kata apa dia? Kadzabta. Bohong kamu ni. Kamu nak orang panggil kamu ni
qari, nak orang panggil kamu ustaz, nak orang kamu panggil kamu syekh, nak orang panggil kamu orang hebat, dah kamu dah dapat dah panggilan tu dunia, malaikat seret wajahnya lempak dalam neraka. Allah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bila sebut ni terasa ni kita tunjuk orang, kita main masjid pun merasa hebat dah. Duk atas motor tu, rasa macam ahli syurga ni. Ni sallallahu alaihi Muhammad. Lagi ada jawatan, lagi orang kenal, lagi benda ni dia main. Duduk dalam jawatan kuasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Oi, pantau orang kata dia naik angin. Hampa tak duduk tahun ni, hampa tak tahu macam mana ni kami duduk buat ni. Amboi. Berasa tu, berasa. Kut tuan-tuan, ujian kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk piat. Dia up sikit, Allah angkat sikit lah. Rasa dah. Hang siapa? Aku siapa? Kadang-kadang keluar perkataan-perkataan macam tu. Allah, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Nak orang panggil dia, nak orang gelak dia. Mai orang kedua pula. Siapa nak masuk syurga ni? Saya ni infak, sedekah. Habis harta saya semua. Habis harta saya sedekah fi sabilillah, habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada dah. Semua harta sedekah habis. Allah kata apa? Kadzabta, bohong. Kamu nak orang panggil kamu ni hartawan, dermawan, tak ketahuan. Dia tambahlah. Allah, tuan-tuan, yang ni kita ni masjid nak buat tambah ni berapa ratus ribu? 750. Banyak mana dapat? Ada banyak lagi? Sikit-sikit lagi. Pejam mata, buat keluar tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, 10,000. Bagi 10,000. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan. Saya nak tanya, kalau tuan-tuan bagi 10,000 tu, pi senyap-senyap masuk dalam akaun, tak bagi reference, siapa, nama pun tak tahu apa, siapa pun tak tahu, tahu-tahu coy je dalam akaun tu, AJK terkejut, ui, seorang ni bagi 10,000, nama sepatah pun tak apa. Ish, tuan-tuan rasa seronok tak hati kita ni? Kau faham tak aku tanya apa ni? Kita masuk 10,000, siapa pun tak tahu, AJK tak tahu, bendahari tak tahu, siapa tahu, dan buat akaun masjid tu terpampang kat depan tu, dia habaq sallallahu alaihi wasallam, dia kat komputer dia tu 10,000 wakaf untuk bina masjid. Senyap, ding, siapa pun tak tahu. Soalan dia, seronok tak kalau lagu tu? Seronok lah? Kemas apa jawab? Mana seronok dengan kata apa? Saya takat 10,000 ni je bagi ni. Amboi kan, kau dia kata apa? 10,000 tu Haji. Ya Allah, terima kasih banyaklah tu Haji. Ya Allah, ni Allah berkatlah ni tu Haji ni. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Ish, besar hati kami, terima kasih. Tuan-tuan, yang mana sedap di antara dua tu? Satu orang tak kata apa, satu lagi orang kata terima kasih Haji. Yang mana yang best? Yang tu lah lagi sono. Penghargaan manusia ni sangat seronok, betul kan? Tapi itulah ujian kita dalam ibadat. Itulah ujian saja. Tuan-tuan, bab tu, dalam bab pujian ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia racun. Puji ni racun. Kita kadang duk buat macam-macam, orang tak perasan, orang tak kata apa, kita akan merasa apa? Bolang main masjid, penat-penat mandi, cuba start motor main masjid, mandi cuba start motor main masjid. Berapa tahun dah tuan-tuan? 5-6 tahun dah buat kerja tu. Main satu hari orang kata, hang ni berapa lama dah duk buat kerja lagu ni? Buat kerja guna? Yalah, balik-balik Kelang Kabut, mandi turun main, balik Kelang Kabut pergi masjid, pukul 10 baru balik. Sampai anak-anak pun tak dalam tengok ni. Hang berapa lama dah duk buat lagu ni? Matuh rasa ada lah kot. Bejak-bejak main duduk kat tepi masjid Bajak Sor ni, kira istiqamah lagu tu lah, tiap-tiap hari duduk main. Dia kata, hebat betul lah, aku tak boleh buat terang. Bukan cerita aku, hang tengok kawan-kawan ni jirat
Mana ada manusia boleh buat terang ni, balik-balik letih penat-penat, kita nak rehat-rehat sat balik makan keluarga. Hang dahsyat betul hang boleh buat betul ni. Tuan-tuan, esok dia main masjid berjalan macam atas angin tu. Dia main lah hati, dia kata apa? Betul kot orang ni kata lah. Subhanallah tuan-tuan. Tu nak kata pujian ni racun. Rosak. Esok dia fikir lagu lain. Esok dia hati dia rasa lagu lain. Faham ni sebab dia nak orang perhati dia nak orang tengok dia. Sampai satu hari bila apa-apa jadi dia boleh sebut balik, hantar tak berapa lama aku buat ni? 5 tahun dah. Padahal kalau tak ada benda tu dia kata bahaya mulut orang ni. Dalam Ustaz Muhammad. Racun. Allah sebab hati-hati sikit dah nak kita sebut-sebut perkataan. Nah, saya teringat ada apa kisah yang dipetik. Dia panggil racun lidah ni. Dia duduk di rumah. Rumah dia tu biasalah rumah orang kebiasaan. Flat. Kadang flat 700 square feet, 800 square feet. Entah, anak 3-4 orang. Tapi dia berasa lapang je bagi dia. Tak ada komplain apa, tiap hari balik kerja apa semua duduk biasa. Tahu dia berasa sempit bila dia berasa sempit? Bila ada orang main rumah dia, bagi tahu kat dia, hang boleh duduk rumah ni lah. Tidak lagu mana, duduk ke mana? Aku rasa macam ketat lah. Hang tak rasa aku tu kan? Bincang-bincang lah dengan suami hang tu, pergilah tengok aku, cari tempat lapang-lapang sikit, anak-anak hang duduk makin besar. Orang tu balik je tuan-tuan, terus dia rasa sempit rumah dia. Betul tak? Lepas tu suami dia balik, bang kita rasa kita cari rumah lain pula aku. Tiba-tiba je ni pasal apa ni? Taklah, tak fikir ke anak-anak makin besar apa semua. Tak pernah sebut mulut orang kan, bahaya. Satu kisah lagi, dia bersalin. Lepas tu kawan dia main rumah, kak dia main rumah. Suami bagi hadiah apa ni bersalin ni? So, anak 3-4 orang lah. Suami bagi hadiah apa bersalin ni? Dia kata tak ada apa. Dia apa? Salin tak ada apa. Tuan-tuan, isteri bersalin bagi hadiah lah. Bagi ya? Lagi ya? Kemal bagi apa? Kereta. X50 dia bagi. Dah cepat. Dia bagi hadiah tak? Bagi hadiah lah tu bersalin. Bagi? Kemal handphone. Dahsyat. Jangan. Biasa orang tak bagi lah. Kan? Allah, pipi cium isteri pun terima kasih betul-betul lah. Anak 3-4 orang lah. Kawan ni main tak apa. Suami yang tak bagi apa. Tak ada apa, tak nak bagi apa pun. Siapa yang punya suami ni teruk lah. Kak ni tiap kali bersalin bagi hadiah. Pengorbanan kita isteri ni bukan sikit-sikit bersalin ni sebab orang mati. Dia tak boleh ingat benda-benda lagu tu. Bagilah sikit cincin ke apa ke. Tuan-tuan, suami dia balik-balik buat muka. Apa budak dah ni? Dia buat muncung panjang lebih daripada hidung tu. Dia sangkut hanger baju tu. Awak pula ni. Tak ada apa. Sudah ni. Tak ada apa tu mesti ada apa. Kan? Abang tak ingat apa-apa kan? Ingat apa? Tak rasa ke kesusahan, pengorbanan? Sudah ada apa dia beli. Tak cakap orang lelaki-lelaki ni dia straight to the point je. Dia tapi lebih bukan faham. Betul je. Orang lelaki dia betul je. Abang berlapik-lapik confirm tak tahu je. Dia main blur, nak suruh buka dictionary tapi apa Google pun tak faham je. Abang nak apa bagi tahu straight to the point. Tu orang lelaki macam tu lah. Ni tak apa. Abang ni saya dah bersalin berapa orang kot lah nak bagi sikit hadiah apa penghargaan suami. Tuan-tuan tahu kisah ni bercerai suami dan isteri lepas tu. Tu nak kata jahat yang beliau bangsa. Orang saya mana? Sebab tu kita ni bukan cerita penerimaan orang. Kita waktu kita nak keluar satu perkataan, kita timbang apa boleh berlaku dengan perkataan kita keluar.
Faham maksud Ismail? Tapi bukan cerita tu corner, tu iklan. Yang masuk balik kisah kita ikhlas. Nak cerita kadang-kadang yang boleh menghilangkan ikhlas dengan perkataan manusia. Itu maksud Ismail. Sebab kata Imam Nawawi rahimahullah, sallallahu alaihi Muhammad, nak sah amalan kita tu sallallahu alaihi Muhammad, dua perkara. Yang pertama, amalan tersebut mesti ikhlas kerana Allah SWT. Nak buat amalan totally, purely kerana Allah, bukan hasil siapa-siapa pun. Yang tadi apa? Apa orang ni apa? Sedekah. Ya. Sedekah kerana Allah. Tuan-tuan buat apa? Buat apa pun kerana Allah. Jangan duk kira orang kata apa. Jangan duk kira orang kata terima kasih. Kita ni orang kata, orang puji kita bila dia sayang kita kan. Waktu dia baik dengan kita ni, kentut pun buah strawberry kan. Nampak ni, dia bawa apa ni strawberry ni, kentut strawberry. Sampai dia benci tuan-tuan. Semua tak elok. Allah, biasa manusia. Kalau tuan-tuan mengharapkan pujian manusia, appreciation manusia, penghargaan manusia atas kebaikan yang tuan-tuan buat, satu hari tuan-tuan akan dapat cembuhan. Sebab tu sifat manusia. Kalau tuan-tuan buat kerana Allah, tuan-tuan tak payah risau. Allah yang akan memasukkan ke dalam hati manusia untuk menghargai tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan buat sesuatu kerana manusia, Allah akan tinggalkan tuan-tuan. Satu hari manusia akan sembuh. Tuan-tuan buat kerana Allah, tuan-tuan tak payah risau. Siapa pun tak tahu, satu hari Allah yang akan masukkan dalam hati manusia untuk menghargai dia. Tuan-tuan tengok tak? Kubur berdarah hari tu dekat Lostang, dekat Derga kan? Kubur berdarah. Tuan-tuan tahu tak ni? Tak payah cakap dengan orang tak ada WhatsApp. Hari tu kecoh-kecoh kubur berdarah. Tiba-tiba kat kubur tu bertakung darah. Kecoh pekat pergi viral apa semua sampai masuk berita TV3 orang masuk. Kita tengok kubur berdarah ni, kita kata apa? Apalah kawan ni buat agaknya sampai mati keluar darah tu ni. Dia kita fikir betul lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, pihak masjid, pihak jawatan kuasa masjid, pihak karya buat statement, buat kenyataan akhbar. Tuan-tuan, ni pemilik kubur ini ialah orang yang sangat dermawan, dia sangat baik. Semua orang kenal dia dengan seorang yang baik. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia Allah nak perkenal kebaikan dia. Apa dia nanti? Kalau tak jadi peristiwa kubur berdarah tu, orang tak bercakap pun tentang kebaikan dia. Orang tak tahu. Tapi Allah nak timbulkan kebaikan dia. Allah jadi benda pelik atas kubur dia. Orang bercakap, bila orang bercakap, orang beritahu, oh sebenarnya dia ni orang baik. Dan lepas tu, saya pun tak kenal. Tiba-tiba kita pun dah kenal dia dah. Orang tu orang baik, waktu orang baik, rupanya Allah nak angkat darjat dia. Allah nak perkenal dia sebagai orang baik. Kita ni tuan-tuan buatlah apa kebaikan, tuan-tuan buat diam-diam, senyap-senyap je. Tuan-tuan jangan risau, Allah akan masukkan kebaikan pada hati manusia. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, hadis sebut tak ada benda yang Allah paling kasih dalam apa tu, dengan dia melakukan kebaikan, dengan dia melakukan amalan fardu. Dan apabila dia bersungguh untuk melakukan perkara yang disunatkan, maka aku pun mencintai dia. So nak dapat cinta Allah ni, jaga yang fardu, pulun yang sunat. Aku pun mencintainya, kata Allah. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW cerita, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Jumpa malaikat Jibril. Jibril, sayanglah kat dia, cintalah kat dia, kerana aku cinta kat dia. Jibril kata apa? Waktu tu juga aku cinta kat dia. Tuan-tuan, malaikat ni, kalau Allah sayang kat seorang, tak payah suruh, mereka akan sayang kat dia. Betul kan? Kalau orang tu baik, tak payah suruh, mereka akan baik dengan orang tu. Tapi dalam kes Allah sayang kat seorang tu, Allah panggil malaikat, perintah dia untuk sayang kat orang tu. Lagi dahsyat.
Sayang lah. Perintah pula sayang kat dia. Malaikat Jibril kata, waktu tu juga aku sayang kat dia. Dan tak berhenti dekat tu, aku panggil seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit semua, sayanglah kat orang ni, sebab Allah sayang kat dia, dan aku pun sayang kat dia. Dan waktu tu juga seluruh penduduk langit sayang kat dia. Dan Allah terus masukkan ke dalam hati penduduk bumi ni untuk terima dia. Saudara Allah semua, untuk terima dia. Terima dengan maksud apa? Kata ulama, kebajikan dia seluruh penduduk bumi akan jaga, kesusahan dia seluruh penduduk bumi akan beri pertolongan, dan seluruh penduduk bumi juga akan mengambil berat. Maksud dia tuan-tuan, bukan nak jaga hati orang, kita jaga Allah je. Allah akan hantar orang untuk jaga kita. Buat pil lah, apa pun buat pil, tak suruh litas nanti aku buat ni pasal orang ni, aku buat ni pasal orang ni, aku buat pasal orang tu. Biar siapa pun tak tahu apa kita buat, Allah jaga, cukup. Nanti Allah akan bagi tahu kat orang apa kita buat. Syekh Muhammad Aslam At-Tusi, dia punya sembunyi ibadat dia, siapa pun tak tahu. Waktu dia semayang malam-malam, dia punya teriak. Orang hati lembut ni mudah teriak. Dan tengok, kata ulama, tengok orang tu tenggelam dalam dosa, dia antara dia susah tak teriak, susah keluar apa. Hati kerah ni yang buat pilu rakyat mata tak keluar. Ni kerah hati semua. Orang yang hati lembut, dosa bersin, senang keluar apa. Dia kena Abang Ali ekspedisi. Dulu rambut banyak, dreadlock lah rambut. Dia buat konsert dengan ayu rambut itu. Saya mula jumpa dia hari pertama dia potong rambut pendek, hari tu saya jumpa dia. Dia pergi gunting rambut, kemudian rambut panjang tu, hari tu dia potong, hari tu dia singgah sembahyang maghrib saya kuliah di masjid tu, di Putrajaya, duduk kat depan. Saya tanya macam kenal Bali, cerita pasal mahsyar, telaga Kautsar, daripada awal kuliah sampai habis kuliah, teriak tak berhenti. Subhanallah, hati lembut teriak. Syekh Muhammad Aslam At-Tusi, sampai buka je mata dia. Hari dia bangkit, dia punya tak mau orang tahu apa dia buat. Dia buat celak tebal-tebal supaya orang tak tahu dia teriak sebanyak mana. Hari dia mati, beribu manusia pergi sambut. Saya cuba pergi ziarah jenazah tu, ribuan manusia. Allah campaklah mati manusia. Ada orang tak tahu pun apa dia buat malam-malam. Kata anak kepada Malik bin Anas, kata anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Sebenarnya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Saudara semua, dia kata diangkatnya nama Imam Malik ini, maksudnya masyhurnya nama Imam Malik ini adalah kerana betapa dia menyembunyikan ibadatnya kepada Allah. Rupanya Imam Malik ni dia bukan sekadar orang alim, dia jenis orang buat ibadat sembunyi, siapa pun tak tahu. Dia punya sembunyi sampai ada satu kalam dia yang orang ambil simpan. Orang kata apa? Dia kata kalaulah ada satu tempat yang kalaulah ada satu tempat untuk aku beribadat yang malaikat pun tak tahu apa aku buat, aku nak pergi cari tempat tu. Tu punya dia ikhlas. Dia nak pergi buat ibadat, kalau ada tempat malaikat pun tak nampak, aku nak pergi tempat tu. Nak abang kata dia nak buat tu semata kerana Allah. Tak ada lah tempat tu, tapi nak abang kata punya nak sembunyi macam tu. Allah angkat nama dia. Siapa tak kenal Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Kan tuan-tuan, orang pajak song tak payah duk sibuk nak bagi orang kenal nama kita. Orang tak kenal tak apa tuan. Kalau tuan-tuan selayaknya untuk orang kenal, Allah akan angkat. Jangan duk paksa diri bagi orang kenal kita. Salah saya Muhammad, tak payah duk push nak bagi orang kenal kita, tak payah. Kita jaga hubungan kita Allah, Allah akan perkenal kita dengan manusia dengan pengenalan yang sempurna. Anda faham kan? Salah. Sama.
Syarat pertama kata Imam Nawawi rahimahullah taala, nak dapat amal diterima, ikhlas. Syarat kedua, amal tersebut mesti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menepati sunnah. Ikhlas dan menepati sunnah. Baik, Allahumma salli alaihi. Maka apa doa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah amalan kami, salli ala sayyidina, jadikanlah kami orang muslim yang ikhlas kepada engkau, dan bukan setakat itu saja, jadikan pula anak-anak cucu kami daripada kalangan orang yang ikhlas kepada engkau. Ibnu Abi Hatim juga mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim juga mengatakan melalui Salam Ibnu Abu Muti' dalam mentakwilkan, jadikanlah kami orang yang tunduk kepada perintahmu dan patuh dalam ketaatan kepadamu. Ayat tersebut bermaksud keduanya memang orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi keduanya hanyalah semata-mata untuk memperteguhkan dan memperkuatkan imannya kepada Allah SWT. Patuh dah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni patuh sangat dah, tapi minta lagi pasal apa? Nak memperkuatkan apa yang sallallahu alaihi wasallam, iman yang buat diri kami. Ikrimah mengatakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa qala Ikrimah rabbana waj'alna muslimaini laka qala Allah qad fa'altu wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak qad fa'altu. Ikrimah mengatakan, ya Tuhan kami, jadilah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau. Lalu Allah SWT menjawab, aku kabulkan. Dan jadikanlah di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Maka Allah pun menjawab, kami perkenankan permintaan. Allahumma salli ala sayyidina. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan doa ini dibaca oleh orang mukmin yang bertakwa. Bukan sekat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dia baca doa ni, orang mukmin bertakwa pun baca doa lagu ni. Sallallahu alaihi Muhammad disebutkan oleh Allah SWT, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri ataupun azwajina ni maksud pasangan hidup kami. Orang lelaki doa minta orang lelaki dapat isteri, dapat isteri yang baik. Orang perempuan doa dapat suami yang baik, penyejuk mata, penawar hati. Azwajina wa dzurriyyatina, dan zuriat keturunan kami. Sallallahu alaihi Muhammad. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Sallallahu alaihi Muhammad. Sejuk mata ni mana? Tengok sejuk mata. Nak sejuk macam mana? Buat air. Okay? Kita orang kata, Allah sebut lah, tengok sejuk mata. Solehnya, baiknya, tenangnya Allah Rabbi, sejuk mata. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah kami pemimpin bagi kalangan orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Memanjatkan doa seperti ini dianjurkan oleh syariat, kerana sesungguhnya termasuk dalam kesempurnaan cinta ibadah kepada Allah ialah memohon dikurniakan keturunan yang hanya menyembah Allah semata-mata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kerana itu ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Surah Al-Baqarah 124. Maka Nabi Ibrahim memohon seperti doa berikut, wa min dzurriyyati qala la yanadu ahdiz zalimin. Dan Ibrahim pun berkata, dari anak cucuku, Allah berfirman, benar janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Kita ni tuan-tuan tengok apa ulama mufassir kata. Di antara sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang termasuk kesempurnaan cinta ibadah kita kepada Allah,
keinginan, kecintaan ibadat kita kepada Allah ni, antara dia ialah minta juga zuriat keturunan yang saleh, yang beribadat semata kepada Allah SWT. Tak syirik dengan Allah punya selesai. Maksudnya urusan ibadat kita kepada Allah bukan setakat berhenti kat kita. Kita nak anak-anak kita pun kuat ibadat dia kepada Allah. Kita nak cucu kita pun kuat ibadat kita kepada Allah. Dan tuan-tuan puluh main masjid semayang tak berhenti, baca Quran tak berhenti, anak tuan-tuan tak semayang, asal lagu mana? InsyaAllah. Yalah, kita main masjid ikat serban, subhanallah, pakai jubah bulu rida atau bau, anak pakai tudung masa tak seronok. Sebab tak sempurna ibadah kita kalau anak kita tak sempurna ibadah. Betul tak? Tuan-tuan tak rasa macam saya rasa? Kesempurnaan ibadah kita bila anak kita mampu juga untuk beribadah bersungguh macam yang kita nak ni. Tuan-tuan main masjid, tuan-tuan rasa seronok tak kalau anak-anak tuan-tuan main masjid tak payah suruh? Seronok tuan-tuan, nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kita, mak cik pergi masjid dulu dah, kayu basikal. Sujud syukur kita ni dapat anak macam tu. Tapi sampai leweh sebelah telinga tu tarik balik nak pergi semayang. Boleh semayang. Allah seronok. Tuan-tuan dapat anak hafaz 30 juzuk Quran, seronok tak? Seronok, nikmat. Pasal apa? Menyempurnakan ibadah kita ni. Sebab tu doa, orang minta Allah bukan setakat aku, bagi anak-anak aku, bagi cucu, tapi anak kita akan lahir daripada perangai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala cerminan. Tuan-tuan nak anak-anak soleh, tuan-tuan lagi dia soleh. Tuan-tuan nak anak-anak soleh, kita tak soleh, payah budak tu nak dia soleh. Salah saya Muhammad. Tengok anak-anak kita lebih kepada mengikut daripada mendengar. Kita ada sekolah, waktu zaman-zaman sekolah, geng-geng kaki seokok ni, selalunya mak pak dia, selalunya pak dia seokok, anak seokok. Betul. Kita kena lebih sikit. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan semayang, tuan-tuan kena semayang jemaah. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan nak anak tuan-tuan semayang jemaah, tak boleh, tak lekat. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan baca Quran, paling tidak tuan-tuan kena baca Quran lebih lagi. Saya pergi ada satu solat Muhammad di Kuala Lumpur, nama budak tu Naila Farafisha, umur 5 tahun, dah khatam 30 juzuk Quran, bukan hafaz, baca. Umur 5 tahun, baca lancang. Lepas mayang, bagi salam, tak payah suruh, beralih, buka Quran, baca, tak payah suruh. Umur 5 tahun. Nak masuk umur 6 tahun, dah mula menghafaz Quran. Bapak dia kami panggil Ustaz Syukri. Kami panggil Ustaz Syukri. Kami gelaran dia Ustaz Sakaratul Maut. Pasal pernah main ikut masjid ni, budak semua saya buka sorban tebal tu. Sorban ni apa? Bukan sorban ni, kain kapat ni. Kain kapat kat atas kepala tu, terror tu kan. Pernah main? Saya pergi rumah dia, takjub kita tengok anak dia umur 5 tahun dah khatam Quran sendiri, habis 30 juzuk, baca Quran lancang, tak payah suruh buka Quran baca sendiri. Lepas mayang beralih buka Quran, lepas mayang balik buka Quran. Allah, real. So takjub nak tengok. Dia pergi rumah dia, so kita macam mana ajak anak lagu ni. Dia kata, Ustaz tengok apa dalam rumah saya, ada apa? Tak ada apa, kosong rumah. Nombor 1 sekali tak boleh ada TV, dia kata. Jam tu hidup tu. Tak apa, sadaqallahul azim. Nombor 1 sekali tak boleh ada TV. Bila ada TV, dia jadi option anak tu, nak baca Quran kan nak tengok TV. Confirm tengok TV tak? Kita punya sayang ke anak, siap bayar channel TV kartun untuk anak tengok. Lepas tu nak suruh dia baca Quran kan lah. Masalah nak tengok TV bukan anak tu nak tengok, pak tu nak tengok sangat.
Dia kata kalau nak anak jadi gitu, mujahadahnya bukan anak, mujahadahnya pak dengan mak. Nak anak jadi elok, mujahadah mak dengan pak tu, anak akan jadi elok. Tapi kalau mak pak tak boleh mujahadah, jangan harap anak-anak mujahadah. Tak ada hiburan apa, tak ada radio apa. Dekat dalam handphone mak dia tu, yang anak-anak dia kadang-kadang duk tengok semua Al-Quran tu. Apa gadget, apa mainan Quran, pelekat-pelekat kat dinding huruf Quran, kat dalam dia pun semua huruf hijaiyah apa. Duduk dalam rumah dia tu benda-benda yang berkait dengan Quran. Budak tu tak ada mainan dia Quran. Nak dapat anak macam tu, pak kena korban dulu, mak kena korban dulu. Tuan, kita kalah untuk nak hantar anak hafal Quran, mak pakai seluar jeans ketat, tudung tak pakai. Saya lagu ni lah ustaz didiklah anak saya bagi jadi soleh, jadi hafal Quran. Anak dia tengok atas bawah masuk tu, tuan-tuan sekalian, hafal Quran 3-4 hari, balik rumah dia main game. Wah, main apa semua, bayang budak apa semua. Hafal Quran ni pun tak boleh kan. Kita ni contoh doa juga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Kesempurnaan ibadat kita kepada Allah tu nak seronok, nak khusyuk, nak sedap, bukan sekadar berhenti kat kita. Kita nak anak-anak kita juga lagu tu, cucu kita pun lagu tu. Maka pengorbanan tu mula pada kita. Pengorbanan tu bermula pada kita. Kita kemah lah. Tuan-tuan, kita kut lambat dah buku kita raplah jingga tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, serabut kita dulu. Tak terlambat lagi. Tak terlambat lagi. Ni yang duk ada ni pun betul. Yang lepas nak buat mana? Anak-anak duk tengok kita lah ni. Tengok, apa betul ni elok? Betul ni elok. Bagi dia nampak, dia duk besar tu tengok kita lagu ni. Dia tak tengok kita dulu. Kalau tengok kita dulu memang serabut lah tuan-tuan. Alhamdulillah waktu tu dia tak tengok. Ataupun dia kecil lagi tak perasan lagi. Kalau dia tengok kita lah ni orang ketayak atas kepala lah, dia jaga cakap lah, dengan jaga sembahyang apa semua. Dia membesar tu dia tengok kita kut dengan harapan insya-Allah jadi lebih baik daripada kita. Doa dengan tinggi. Ayat ini semakna dengan apa disebutkan dalam firman-Nya, iaitu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Disebutkan dalam kitab sahih, Abu Hurairah melaporkan baginda mendengar Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa' bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadir riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada ayat ataupun doa yang ketiga insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa min as-siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.